Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh jemaah Surau As-Siddiq dan khususnya kepada para tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang bermurah hati memberikan infak dan sumbangan untuk saya membeli sedikit barang untuk saya boleh teruskan kuliah kita. Saya doakan tuan-tuan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairul jaza. Tuan-tuan, saya teringat di Mesir, saya baca satu kata-kata, ma naqasat min amwalin sadaqah. Tidak akan berkurang dengan harta kita ini jika kita bersedekah. Tuan-tuan adalah bukti hidup kepada perkara tersebut. Ramai yang memberikan infak ini, saya tengok rezekinya dilipat gandakan. Alhamdulillah. Dan semoga inilah semua jawapan tuan-tuan apabila nanti Allah tanya seperti dalam surah At-Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada ketika hari itu, di hari kiamat, kita akan ditanya dengan nikmat-nikmat kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sudah pun memiliki jawapannya. Saya cemburu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza. Saya doakan semua infak ini diterima dan semoga ini semua menjadi asbab untuk kita meneruskan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita bersama teruskan pengajian kita kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas ataupun dalam video yang lepas, saya ada bercerita ataupun kita dah baca tentang cerita yang berlaku selepas Perang Badar. Sebenarnya ada banyak episod selepas Perang Badar yang sangat penting, sama penting macam apa yang berlaku semasa Perang Badar itu sendiri. Tapi biasa bila kita baca cerita kan, kita akan tengok pada action. Dan kita lupa apa yang berlaku selepas itu sebenarnya sama penting dengan apa yang berlaku semasa Perang Badar. Jadi ada beberapa episod selepas Perang Badar. Episod minggu lepas kita lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tentera Badar semua diuji dengan harta rampasan dan akhirnya Allah menghantarkan ayat yang pertama daripada Suratul Anfal. Pada minggu ini kita akan lihat satu lagi isu yang menguji pertimbangan umat Islam dan datangnya kemudian selepas itu intervention ataupun sentuhan Rabbani, sentuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk memastikan bahawa apa sahaja yang dilakukan oleh umat Islam itu tujuannya jelas. Baik, apakah isu tersebut? Iaitu kita ada sentuh sikit minggu lepas, iaitu isu tawanan perang. Baik. Pada minggu lepas kita ada lihat satu cerita di mana tawanan perang ada yang dibunuh terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi sampai ke Madinah. Dan kita mungkin ada satu gambaran bahawa nampaknya memang balas dendam sungguhlah orang Islam dengan tentera musyrikin Quraisy, kan, kalau boleh nak bunuh semua sekali. Tapi kita lihat juga apabila sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita jiwa sebenar seorang nabi apabila Nabi mewasiatkan kepada semua sahabat yang menjaga tawanan-tawanan perang ini, jaga mereka dengan baik. Dan dalam buku lain, dalam Rahiq Makhtum tak ada. Dalam riwayat lain diceritakan bagaimana mereka ni bagi makan sama mewah macam makanan yang dimakan sendiri oleh sahabat di Madinah. Sehingga memang menyentuh hati tawanan-tawanan perang yang ada dan ada yang masuk Islam. Baik. Jadi secara umumnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa perang ini bukan masalah membalas dendam. Perang ini bukan masalah nak bunuh orang sesuka hati. Tetapi ia adalah satu tanggungjawab jihad untuk menegakkan dakwah. Jadi setelah selesai operasi ataupun setelah selesai action yang perlu itu, maka Rasulullah SAW cuba untuk dapatkan tawanan-tawanan ini kembali datang kepada Islam dan akhirnya masuk Islam. Kerana itu Rasulullah SAW pesan supaya berbuat baik dengan mereka. Cumanya, apakah sebenarnya yang patut dilakukan? Okey, apakah decision yang betul nak dibuat dengan tawanan perang ini? Berlaku satu isu. Rasulullah SAW boleh memilih antara dua. Dalam ayat lain, dalam surah Muhammad, ayat keempat, ada yang kata ayat ini turun sebelum peristiwa ini dan ada yang kata turun selepas. Tapi dalam ayat ini Allah SWT menyebut fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Maknanya selepas perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan ataupun ada pilihan untuk decide between menebus, meminta tebusan ataupun meminta ransom lah, ataupun dilepaskan. Jadi tidak ada
pilihan nombor 3. Ya. Tetapi apabila dalam perang Badar kali ini, Rasulullah SAW apabila yang datang ni, yang tawanan ni, untuk melihat konteks siapa yang menjadi tawanan ni, ramai yang menjadi tawanan perang ini ialah kepala-kepala penyangak, kepala-kepala penjahat dari kalangan Quraisy, bukan orang biasa-biasa. Alhamdulillah tentera Islam berjaya tangkap bos-bos mafia ni. Kan, banyak dia orang ni kira kalau bukan ranking 1 pun ranking 2 dalam struktur mafia Quraisy ni. Kan, banyak yang tidak terkorban jadi tawanan. Ada yang terkorban macam Abu Jahal dan sebagainya, tu matilah kan masa perang. Tapi yang tidak terkorban menjadi tawanan. Maka Rasulullah SAW kata kepada sahabat, bagi pandangan apa patut kita lakukan dengan tawanan-tawanan perang ini. Lalu ketika ini Rasulullah SAW mendengar pandangan yang pertama daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berfikir dalam konteks nak mendapatkan sebanyak mungkin faedah daripada tawanan perang ni. Ikutkan hati memang sakit hati. Ikutkan hati, inilah dia orang-orang yang menghalang dakwah Nabi 13 tahun daripada mula Nabi berdakwah dulu. Tapi Abu Bakar memikirkan kita ni dalam keadaan lemah dan Madinah pula dalam keadaan ekonomi tidak berapa baik dan sebagainya. Maka Abu Bakar telah memberikan cadangan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ada yang saudara mara kita, ada adik-beradik kita, ada keluarga kita. Maknanya chance untuk mereka ni lembut hati dan masuk Islam tu tinggi. Yang kedua, aku juga melihat ara an ta'khudh minhum al-fidyah. Aku lihat decision yang lebih baik untuk kita buat ialah kita minta duit, minta harta rampasan. Kan, jadi dengan itu fair lah, kita pun mendapat sesuatu sebagai tebusan selama ini kita ini ditindas oleh mereka. Dan dengan itu mereka ni masih hidup, tidak dibunuh dan harap-harapnya masuk Islam. Sehingga kata Abu Bakar Siddiq, fayakun ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kuffar. Jadi dengan duit tebusan yang kita ambil, kumpul, boleh menjadi kekuatan untuk kita ini berdepan lagi dengan kufar. Abu Bakar faham lepas ni akan ada peperangan lagi. Wa asa ayyahdiyahumullah, dan semoga dengan itu Allah SWT memberikan rahmat, hidayah kepada mereka ini, fayakunu lana 'adadan. Dan kalaulah mereka ni bos-bos ni masuk Islam, kita ni akan dapat pertolongan yang kuat sebab ni bos. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma tara ya ibn al-Khattab, wahai Umar ibn al-Khattab, what is your opinion? I want to hear from you. Saya nak dengar pula daripada engkau, wahai Umar. Lalu Umar berkata, qultu wallahi ma ra'a Abu Bakar. Demi Allah, aku tidak bersetuju dengan pandangan daripada Abu Bakar. Umar tak setuju. Walakin ara an tamakkanani min fulan qarib li Umar fa adrib 'unuqah. Pandangan aku ialah aku ini diberikan peluang untuk aku ni pegang leher mereka ni, kan? Dan Umar menyebut satu nama di sini, orang yang dekat dengan Umar, tak silap saya abang dia sendiri. Ya, abang dia sendiri itu salah seorang tawanan. Dan Umar kata, aku nak pegang leher abang aku ni dan aku ingin pancung. Dan aku ingin juga sahabat-sahabat yang lain yang ada adik-beradik di sini pun pegang leher mereka semua ni, orang-orang kufar ni, tak kisahlah adik-beradik ke, dan pancung. Ya. Jadi Umar mencadangkan supaya pancung sahaja semua tawanan ini, dibunuh. Kata Umar, hatta ya'lam Allah annahu laysat fi qulubina hawadatan lil musyrikin. Ya Rasulullah, aku cadang gitu supaya Allah tahu dalam hati kita ini tidak ada satu titik pun kompromi dengan orang-orang musyrikin ini. Wa haula sanadiduhum, dan itu ni semua, itu orang-orang ni semua tu ya Rasulullah, bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang biasa, ini bos-bos dia ni. Inilah kepala-kepala syaitan yang selama ini bukan sekadar tak nak masuk Islam, tapi telah merancang, melakukan konspirasi, komplot ke atas kita semua yang menyebabkan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini tertahan di Mekah dan di Madinah. Fair enough. Jadi itu point daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi ada riwayat lain yang menyebut bahawa Rasulullah SAW ketika Umar sebut macam ni, ialah satu pandangan yang agak dahsyat ni, tapi ada pointnya kan. Dan ketika itu diceritakan dalam riwayat lain, Rasulullah macam memaling sikit muka Rasulullah, seolah-olah macam tak berapa prefer lah nak dengar kata-kata Umar ini kan. Tapi Rasulullah mendengar pandangan tersebut. Jadi akhirnya Rasulullah SAW katalah
aku lebih cenderung dengan pandangan yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pun berfikir dalam konteks yang sama dengan Abu Bakar. In the end, kita kena decide nak buat apa. Dan kita lihat kita sendiri pun perlukan banyak duit. Madinah teruk keadaan ekonominya. Dan kalaulah kata lepas ni orang Quraisy nak balas dendam kat kita, banyak lagi perang lepas ni, mana nak dapat dana nak berperang ni? Sekurang-kurangnya kalau kita ada dapat wang tebusan daripada semua yang ditawan ini, ada yang menyebut lebih kurang 40 orang lebih, ramai juga. Rasulullah berharap dengan itu menjadi satu dana dan kekuatan bagi semua umat Islam dan menambahkan semangat umat Islam untuk berperang selepas ini. Jadi ini pandangan Rasulullah dan itu pandangan yang diterima daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dengan itu mereka pun menetapkan berapakah bayarannya. Bayarannya ialah antara 1,000 hingga 4,000 dirham bagi satu kepala. Jadi banyaklah, kalau darab-darab 40 tu agak banyak juga. Kisah ini yang saya nak sebut ini, kita akan pergi kepada episod seterusnya minggu depan. Ada kisah-kisah menarik between Rasulullah dan setiap tawanan ni. Tapi kisah ini yang saya nak cerita tentang pandangan tadi. Ada dua pandangan yang agak contrasting, kontras. Pandangan decision nak buat dengan tawanan ni. Jadi akhirnya Rasulullah memilih pandangan Abu Bakar. Cumanya, keesokan harinya setelah pandangan tersebut dibuat dan keputusan telah pun dibuat, keesokan harinya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Umar melihat Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kedua-dua orang sedang menangis. Jadi Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau dan sahabat engkau ini menangis berdua? Aku sedih tengok menangis ni. Kalau aku tahu, aku nak menangis sekali," kata Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat aku telah ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dilakukan kepada mereka-mereka ini yang ditebus ini di akhirat nanti. Azab api neraka, dan aku melihat azab tersebut sangat teruk." Lebih kurang begitulah kata-kata Rasulullah SAW. Rupa-rupanya Allah telah menurunkan satu ayat Quran daripada surah Al-Anfal 67-68 yang sebenarnya menegur keputusan Rasulullah dan Abu Bakar untuk mengambil tebusan dan menyokong sebenarnya cadangan ataupun pandangan yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu hendaklah dibunuh semua tawanan-tawanan ini. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Ma kana linnabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Tidak dibenarkan bagi mana-mana nabi untuk mengambil simpan tebusan atau guna tebusan ini untuk leverage, untuk dapat duit, untuk itu ini dan sebagainya. Tidak dibenarkan untuk buat itu hatta yuskhina fil ard, sehinggalah mereka ini dikurniakan kekuatan dan kekuasaan di atas bumi. Dan kita tahu umat Islam di Madinah ketika ini belum lagi berkuasa. Maka tindakan mengambil wang tebusan itu tidak dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyebut, "Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Kamu buat keputusan begitu sebab kamu fikir maslahat-maslahat di dunia. Kamu fikir untung rugi, kira tolak tambah di dunia. Tetapi Allah menginginkan bagi kamu semua keuntungan di akhirat. Dan dengan membunuh orang-orang yang paling degil menghalang dakwah Allah ini, itulah yang terbaik bagi kamu di akhirat nanti. Wallahu azizun hakim. Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Jadi ini ayat 67 yang menegur tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya itulah yang menyebabkan Rasulullah menangis dan akhirnya membenarkan keputusan Umar. Cuma telah pun dibuat keputusan semalam. Maka akhirnya keputusan semalam itu dimaafkan. Dan ulama menyebut Rasulullah tidak dipertanggungjawabkan atas kesilapan keputusan tersebut sebab belum turun ayat. Jadi keputusan yang diteruskan ialah keputusan semalam, iaitu meminta wang tebusan. Apa wang tebusan tersebut, macam mana cara ada orang nak minta nego, nak minta diskaun dan sebagainya, kita akan sentuh minggu depan. Cuma hari ini pengajarannya bagi kita, tuan-tuan, sekali lagi berkait macam minggu lepas. Apabila kita buat sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena pastikan apa yang kita buat itu akhirnya untuk kita mengejar redha Allah dan mengejar untuk melaksanakan apa yang Allah suruh.
Walaupun di situ ada peluang untuk kita dapat beberapa keuntungan dunia. Dan tidak salah pun. Cuma di sini Allah mengajar prinsip untuk mengambil azimah ataupun mengambil ketegasan dalam melakukan keputusan yang berkait dengan kehidupan kita, berkait dengan dakwah kita, berkait dengan ibadah kita, berkait dengan hubungan kekeluargaan kita, mestilah kita utamakan mengejar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Allah nak orang-orang musyrikin ini semuanya dihalang. Kan? Walaupun mungkin rugi tak dapat duit. Walaupun mungkin rugi tak boleh nak guna mereka ni untuk leverage dengan musuh dan sebagainya, tapi jangan risau, Allah kata Allah akan tentukan yang terbaik bagi kita semua. Maka kejarlah akhirat, kejarlah Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akan datang kepada kamu, dunia akan datang mengejar kamu, dan jangan risau dengan kerugian-kerugian yang kita datang ke kepala kita ketika kita membuat keputusan. Setakat itu dulu untuk minggu ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.